Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kami akan membentangkan tentang elemen reka bentuk pembelajaran. Okey, kumpulan kami diwakili oleh saya sendiri iaitu Muhammad Afsuddin bin Yusuf, Siti Nu'aini Suhaila binti Zailan, Siti Fairul binti Razali dan Ummahatul Hamimah. Okey, yang pembentang pertama adalah saya. Saya akan membentangkan tentang elemen reka bentuk pembelajaran. Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna terdiri daripada 4 elemen yang saling menyokong dan melengkapi antara satu sama lain. Digunakan untuk mereka bentuk pengalaman pembelajaran bermakna. Okey, ada 4 elemen reka bentuk pembelajaran bermakna, iaitu adalah rakam pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital dan amalan pedagogi. Saya akan membentangkan rakam pembelajaran, Siti Fairuz akan membentangkan persekitaran pembelajaran dan amalan pedagogi, manakala Ummahatul akan memanfaatkan digital. Rakam pembelajaran adalah berperanan sebagai penggerak ataupun pendorong pembelajaran, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris sebagai activator. Dia mewujudkan matlamat dan hasrat pembelajaran yang tulus dalam perkongsian dengan pelajar dan keluarga. Gunakan proses kerjasama yang jelas dan langkah-langkah untuk mencapai kejayaan. Perubahan dalam struktur perhubungan antara murid, guru, keluarga dan komuniti. Okey, untuk peranan rakam pembelajaran, peranan yang pertama adalah guru berperanan sebagai penggerak ataupun pendorong aktiviti pembelajaran dengan menetapkan pembelajaran yang mencabar matlamat, kriteria kejayaan dan dalam tugas pembelajaran mencipta dan menggunakan pengetahuan dalam sesi PDP kepada pelajar. Akses repertoire dari amalan pedagogi untuk bertemu keperluan dan konteks yang berbeza-beza. Memberi maklumat yang berkesan dan secara aktif untuk tahap pembelajaran seterusnya. Okey, antara peranan lain itu peranan sekolah dan guru. Guru juga boleh membuat lawatan sambil belajar, perkhidmatan beruniform dan lain-lain lagi yang berkait rapat dengan pembelajaran bermakna ataupun pembelajaran di dalam kelas kepada pembelajaran yang diaplikasikan dalam bentuk-bentuk aktiviti-aktiviti yang lain. Contoh juga guru ataupun sekolah boleh melakukan latihan kebakaran, minggu usahawan, pertandingan mereka cipta. Dan dalam aktiviti ini terdapat elemen nasi yang dapat diterapkan seperti critical thinking, citizenship dan karakter. Okey, untuk peranan kedua, guru adalah sebagai pembina karakter, menetapkan norma-norma kepercayaan dan usaha yang memupuk inovasi dan kreativiti. Guru terlibat secara langsung dalam pembinaan karakter murid-murid ini kerana murid-murid lebih mendengar ataupun lebih dipercayai oleh murid-murid kerana 1/4 hari murid-murid bersama guru, dan setiap guru perlu menerapkan dengan norma-norma ni dari segi diterapkan dalam pembelajaran. Guru juga perlu membina minat pelajar dan keperluan dengan melibatkan suara atau ide pelajar dengan isi luar sebagai perancang pembelajaran. Sebagai contoh, guru jika ada idea-idea yang benar daripada murid-murid ataupun pelajar, guru perlu mengangkat idea-idea tersebut untuk digunakan di dalam agensi-agensi kerajaan, di samping meningkatkan produktiviti mereka. Dan disebabkan itu, pelajar akan sentiasa bersemangat untuk belajar kerana dia tahu, pelajar ataupun murid tahu setiap aktiviti ataupun idea yang dirancang dilihat oleh agensi-agensi luar. Yang kedua, memupuk persekitaran pengajar yang menyokong pelajar untuk lebihkan diri, membangun kawalan diri dan perasaan adalah diri sendiri, iaitu pelajar guru-guru perlu sentiasa pelajar-pelajar
akan meningkat berdikari dengan diri sendiri, dan guru juga secara tulus menyediakan matlamat dan cekahan melalui murid dan keluarga sebagai rakan pelajar. Dan di samping itu juga guru juga perlu melibatkan keluarga sebagai rakan pelajaran. Ini disebabkan selepas guru mengajar dan setiap permasalahan, mungkin kebanyakan pelajar akan mengajukan permasalahan itu kepada guru, kepada keluarga mereka. Jadi guru juga perlu berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan keluarga mereka untuk melihat permasalahan yang dialami oleh pelajar ataupun murid-murid tersebut. Okey, peranan yang ketiga adalah guru perlu menggunakan proses dan pendekatan kolaboratif untuk melibatkan keluarga dengan lama hubungan dalam pembelajaran murid dan memaklumi perkembangannya. Guru perlu menghubungkan secara bermakna dengan pelajar, keluarga dan komuniti. Sebab itu, setiap sekolah perlu ada persatuan ibu bapa dan guru. Bila mesyuarat PIBG berlaku, jadi guru-guru boleh mendengar pendapat ataupun luahan daripada ibu bapa pelajar. Guru juga perlu terlibat dengan rakan sekerja di dalam merancang dan menilai proses pembelajaran secara mendalam dengan menggunakan penyelidikan secara kolaboratif. Untuk setiap pengajaran, guru perlu bekerjasama dengan guru mata pelajaran lain supaya setiap pembelajaran itu boleh diaplikasikan di dalam pembelajaran yang lain. Sebagai contoh, guru menetapkan murid-murid untuk membuat satu kerja khusus yang melibatkan di antara subjek matematik, subjek bahasa Melayu dan subjek pendidikan jasmani. Daripada itu, bila ia melibatkan ketiga-tiga subjek dan bila siap kerja khusus itu, pelajar perlu membuat persembahan ataupun showcase dan dipersembahkan kepada guru, pelajar-pelajar lain ataupun komuniti setempat. Guru juga perlu membina dan berkongsi pengetahuan mengenai pedagogi baru dan cara mereka mempengaruhi pembelajaran. Dan kerjasama antara setiap guru ataupun guru mata pelajaran adalah penting untuk pedagogi masa sekarang. Okey, antara langkah untuk melibatkan pelajar dalam membangun konsep dan kamera penyelidikan yang mendalam untuk pembelajaran bermakna ini. Satu, guru perlu bekerjasama memilih topik yang sesuai untuk diadaptasikan dalam satu kerja khusus. Yang kedua, guru membina atau merumuskan soalan ataupun merumus kerja khusus yang perlu dibuat. Yang ketiga, membina pengetahuan dari segi soalan-soalan ataupun kaedah-kaedah kepada murid-murid. Dan keempat, menilai persembahan ataupun aktiviti yang dirancang yang telah diselesaikan oleh pelajar. Dan yang kelima, pelajar boleh mengaplikasikan pembelajaran kepada kehidupan yang sebenar. Okey, untuk seterusnya Siti Nur Aini akan terangkan tentang elemen yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fairuz binti Razali akan memperbentangkan elemen-elemen reka bentuk pembelajaran. Elemen persekitaran pembelajaran yang positif. Okey, elemen persekitaran pembelajaran yang positif ni ialah iklim dan budaya pembelajaran serta persekitaran pembelajaran interaktif di mana murid terlibat aktif dan bermakna. Selain itu, suasana yang tenteram dan selesa di sekolah adalah sangat penting kepada para pelajar dan guru dalam memastikan pembelajaran dan pengajaran berlaku dengan berkesan. Hal ini kerana pelajar menghabiskan hampir separuh masa mereka di sekolah. Guru pula perlu lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran supaya pelajar dapat belajar dan menguasai pengetahuan yang lebih baik.
Antara faktor persekitaran yang mempengaruhi menentukan kemenjadian murid adalah yang pertama guru itu sendiri, yang kedua rakan atau pelajar dalam kelas, dan yang ketiga adalah persekitaran pembelajaran atau dalam bilik darjah. Ketiga-tiga faktor ini merupakan antara penentu dalam kejayaan proses pembelajaran di bilik darjah serta kemenjadian murid. Seperti contoh, persekitaran yang baik ni, contoh yang saya boleh bagi contoh adalah persekitaran guru tu sendiri. Di mana guru tu bila dia mengajar, dia memberi pujian ataupun dia melakukan bila pelajar tu melakukan satu-satu penyiasatan untuk menyelesaikan masalah, guru tu akan memberi pujian. Seterusnya memberi impak yang positif kepada pelajar itu sendiri. Interaksi yang baik antara guru dan pelajar boleh mewujudkan hubungan yang positif dalam bilik darjah. Kepekaan guru terhadap keadaan bilik darjah akan memberikan impak yang besar kepada guru dan pelajar itu sendiri. Guru berupaya mencorakkan persekitaran bilik darjah supaya selesa dan seterusnya meningkatkan kemampuan pelajar untuk belajar. Maksudnya menarik minatlah pelajar tu untuk belajar. Persekitaran bilik darjah yang kondusif akan terhasil bila ada kerjasama dan interaksi berkesan antara guru dan pelajar itu sendiri. Bila mana pembelajaran dan pengajaran berlaku, pelajar berinteraksi dengan guru, kemudian dengan rakan sekelas, persekitaran yang mempengaruhi keadaan positif itu, dan merangsang serta menggalakkan pelajar berfikiran kreatif dan inovatif. Faktor persekitaran yang positif antara elemen bagi kemenjadian murid. Antara persekitaran pembelajaran yang positif termasuklah situasi pembelajaran yang menarik. Yang kedua, pelbagai aktiviti pembelajaran yang aktif dan merangsangkan. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam bilik darjah seperti pujian memberi kesan yang mendalam pada murid itu sendiri. Dan yang keempat, pelibatan aktif para pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti melakukan penyiasatan bagi selesaikan masalah akan memberi impak yang positif kepada murid. Selain guru, persekitaran bilik darjah juga mempengaruhi proses PDP lah, maksudnya mempengaruhi persekitaran yang positif lah. Antaranya adalah reka bentuk fizikal bilik darjah. Macam contoh, saiz bilik darjah, bentuk bilik darjah macam mana, ruang dia luas ke, sempit ke, semua tu mempengaruhi persekitaran yang positif. Seterusnya, cahaya dalaman bilik darjah tu sendiri, warna pun memainkan peranan yang positif. Suasana tempat duduk, kemudahan teknologi, semua ni faktor reka bentuk bilik darjah ni akan membuatkan pembentukan kemenjadian murid bagi kemenjadian murid itu sendiri. Berbalik pada reka bentuk bilik darjah tu tadi, kalau keadaan dia sesak, keadaan dia sempit, tak selesa, benda ni boleh menghalang kepada pencapaian matlamat dalam proses PDP. Maknanya murid takkan selesa. Okey, seterusnya, guru, pelajar dan persekitaran saling berhubungan dalam proses pembelajaran. Penggunaan peralatan, pengurusan bilik darjah dan persekitaran yang baik akan dapat meningkatkan produktiviti pembelajaran dan pengajaran. Maknanya akan melancarkanlah proses PDP tu. Seterusnya, keberkesanan pembelajaran akan meningkat sekiranya keadaan persekitaran pembelajaran adalah selesa di antara guru, pelajar dan persekitaran bilik darjah itu. Dan yang last sekali, pembelajaran yang selesa akan memberi persepsi yang positif dalam kalangan pelajar, seterusnya akan meningkatkan kualiti kemenjadian murid. Sekarang kita masuk elemen seterusnya, iaitu amalan pedagogi terkini. Amalan pedagogi terkini adalah satu gabungan proses amalan pedagogi dan amalan inovatif yang baharu muncul.
Pembelajaran bermakna bukanlah satu pendekatan pembelajaran yang baru, namun beberapa elemen baru telah dimasukkan ke dalam pendekatan ini bagi menjenamakannya semula sebagai pedagogi baru. Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau lebih mesra diistilahkan sebagai New Pedagogy for Deep Learning. Okey, seterusnya dalam era kontemporari, amalan pedagogi mestilah terkini dan menarik semasa melaksanakan NPDL iaitu New Pedagogy Deep Learning. Pemangkin untuk memastikan proses PDP itu menjadi lebih berkesan. Pelajar tidak lagi dibimbing tetapi didorong untuk memastikan PDP itu tercapai. NPDL ni juga berpusatkan kepada pelajar. Seterusnya pencapaian 6C iaitu creativity, communication, critical thinking, collaboration, character dan citizenship. Okey, seterusnya ni kita masuk kepada pembelajaran bermakna iaitu 6C. Okey, apa tu 6C? Okey, C yang pertama, critical thinking iaitu pemikiran kritis. C yang kedua, character iaitu sasiah. C yang ketiga, citizenship iaitu kewarganegaraan. C yang keempat, collaboration, kolaboratif. C yang kelima, communication iaitu komunikasi. Dan C yang keenam adalah creativity. Okey, seterusnya NPDL ni dia tak lagi berorientasi kepada peperiksaan semata-mata lah. Dia lebih kepada pembelajaran diri dan guru sebagai pembimbing kepada murid. Okey, seterusnya kemahiran bernilai tambah ni adalah amalan pedagogi lain lah yang mana pada masa kini yang mana dia bertujuan KBT ni atau kemahiran bernilai tambah ni untuk mencapai 6C tadi iaitu collaboration, critical thinking dan seterusnya lah. Okey, dia bagi mencapai 6C tu. Antaranya adalah kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, pembelajaran konstruktivisme dan kajian masa depan. Okey, dalam New Pedagogy Deep Learning ni, pelajar dia meneroka idea baru. Selain tu, pembelajaran berlaku secara merentas kurikulum. Hasil pembelajaran yang diinginkan kini tidak sekadar berfokus pada isi kandungan semata, tetapi perlu dikaitkan dengan aplikasi kehidupan seharian. Selain itu, ia juga memberi kesan baik ke atas pembentukan sasiah dan patriotisme pelajar. Pemikiran pelajar dicabar ke suatu tahap yang lebih baru apabila mereka perlu mengaplikasi gabungan ilmu merentas bidang. Okey, terima kasih daripada saya. Setakat ini je untuk di bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummahatul Hamimah. Saya akan membentangkan mengenai elemen reka bentuk pembelajaran yang melibatkan memanfaat kemudahan digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memanfaat kemudahan digital melibatkan satu proses untuk merancang, membina, mereka bentuk, melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti pembelajaran secara sistematik dengan menggunakan aplikasi digital untuk tujuan meningkatkan serta memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam usaha untuk memastikan kemenjadian murid di sekolah. Antara peranan teknologi ataupun aplikasi digital dalam pendidikan adalah yang pertama, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Penggunaan pelbagai jenis aplikasi digital seperti video ataupun penggunaan quizzes dan sebagainya boleh meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif. Yang ketiga adalah mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Penggunaan pelbagai aplikasi digital akan menimbulkan rasa minat dan rasa seronok dalam diri murid. Seterusnya yang keempat, meningkatkan kemahiran guru dan pelajar dan akhir sekali memberikan peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. Antara perkara yang disebutkan dalam kompetensi Global 6C mengenai memanfaatkan kemudahan digital adalah mendorong murid untuk mengakses teknologi digital, kemudian membolehkan pembelajaran bila-bila masa di mana sahaja. Ini bermakna murid tidak lagi terikat dengan pembelajaran yang hanya tertumpu di dalam bilik darjah.
Kemudian menyediakan mod fleksibel selaras dengan keperluan pembelajaran individu. Seterusnya, menggunakan digital untuk meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar. Dan akhir sekali adalah mendorong inovasi pelajar menggunakan digital untuk pembelajaran bermakna. Kegunaan aplikasi digital dalam PDP terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah pengajaran guru dan yang kedua adalah pembelajaran murid. Dari sudut pengajaran guru, aplikasi digital ini boleh digunakan untuk menyediakan ABM dan alat persembahan ataupun alat demonstrasi. Okey, sebagai contoh, guru boleh menggunakan video sebagai salah satu bahan bantu untuk memberikan penerangan kepada murid mengenai topik yang hendak dipelajari. Kemudian dari sudut pembelajaran murid pula, aplikasi digital ini boleh digunakan dalam proses penerokaan aplikasi, komunikasi serta membuat tutorial. Berikut adalah contoh aplikasi digital dalam PDP Matematik. Contoh bahan yang boleh digunakan adalah Microsoft Excel, PowerPoint dan juga penggunaan line reflection. Okey, kemudian dari sudut teknologi dan elektronik, penggunaan laptop, LCD, perakam video dan lain-lain. Saya berikan satu contoh penggunaan aplikasi digital dalam proses PDP. Topik pengurusan data tahun 4. Standard kandungan adalah mengenai piktograf dan juga carta palang. Okay, objektif pembelajaran adalah membina piktograf dan carta palang bagi data tak terkumpul. Penggunaan digital dalam proses PDP ini adalah penggunaan Microsoft Excel dan juga PowerPoint. Murid dikehendaki untuk membina carta palang bagi data tak terkumpul menggunakan Microsoft Excel. Kemudian murid-murid dikehendaki membuat pembentangan secara berkumpulan menggunakan PowerPoint hasil dapatan ataupun hasil carta palang yang telah mereka hasilkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.